Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Salatan wa salaman ala khairi nabiyyin ursila wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa amma ba'd. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat dan kurnianya sekali lagi kita dapat berkumpul untuk sama-sama menunaikan solat fardhu maghrib secara berjemaah dan dapat pula kita beriktikaf sementara menunggu kedatangan waktu Isyak, dan mudah-mudahan Allah menyampaikan kita pada waktu Isyak untuk sekali lagi kita menunaikan pula solat fardhu Isyak secara berjemaah, dan mudah-mudahan keseluruhan amalan kita itu dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala termasuk di antara amalan-amalan soleh kita di sisi Allah kelak insya-Allah. Baiklah, pada minggu ini insya-Allah kita akan menyambung perbincangan kita daripada ilmu faraid ini, di mana kita sebelum malam ni kita cuba masuk kepada tajuk bahagian waris utama yang ketiga, iaitu ayah ataupun bapa. Tapi sebelum itu kita akan tengok sikit lagi berkenaan dengan isteri, yang mana bahagian isteri ini yang telah kita bincangkan pada minggu lepas, ianya terdiri daripada dua syarat untuk bahagian isteri ini. Apabila mana suami dia meninggal dunia, dia ada dua syarat, di mana bahagian dia ini mana berpandukan pada dua syarat ini. Pertama, diberikan kepada isteri ini dengan bahagian penuh dia, iaitu berapa? 1/4. Dan keduanya, bahagian dia ialah separuh daripada 1/4, iaitu 1/8. Syarat untuk mendapat 1/4 ini adalah apabila mana suami mati tidak meninggalkan anak. Suami mati tidak meninggalkan anak, bukan isteri, bukan anak isteri. Maknanya daripada suami itu sendiri ada anak ataupun tidak, ataupun keturunan seterusnya lah, cucu ke, cicit ke. Yang itu kita akan tengok dalam perbincangan yang akan datang lah, macam mana berkaitan dengan cucu, cicit dan seterusnya. Baik, untuk suami yang meninggalkan anak ini, maka suami yang tidak meninggalkan anak ini, maka isteri akan dapat 1/4 lah. Tetapi sekiranya suami itu mati dan meninggalkan anak, maka isteri akan mendapat 1/8. Okey. Anak yang kita masukkan anak ni maknanya anak dan seterusnya. Maknanya keturunan ke bawah lah. Daripada anak kemudiannya turun pada peringkat cucu, cicit dan seterusnya. Macam tu. Maknanya bukan berhenti pada setakat anak saja, tetapi dia terus kepada keturunan ke bawah. Kita panggil sebagai, kita sebut sebagai istilah dia keturunan ke bawah. Macam tu. Baik. Kita nak sudahkan sikit lagi sebab ada antara lainnya pada minggu lepas kita tinggalkan soalan. Seingat saya kita ada tinggalkan soalan kan. Iaitu seorang usahawan mati meninggalkan isteri dan dua orang anak lelaki. Seorang isteri dan dua orang anak lelaki. Jadi bila kita dapat soalan ni kan, kita buatlah gambar rajah sikit supaya nampak macam mana kedudukan dia daripada keadaan waris itu sendiri. Dan harta yang ditinggalkan itu berjumlah sebanyak 120,000. Okey. Jadi macam mana kita nak selesaikan ni? Jadi mula-mula macam kita dah sebut sebelum ni, secara asasnya ilmu faraid ini dia terkandung di dalamnya 3 ilmu. Pertamanya ilmu nasab. Jadi pertama ni kita kena pasti dulu keturunan yang terlibat.
waris yang terlibat. Jadi ini panggil ilmu nasab. Kita mengenal pasti waris-waris yang tinggal ini ada lagi ke ataupun tidak, dan macam mana dari segi gambaran dia, kedudukan dia. Jadi bila kita letak dengan keadaan yang teratur macam ni, maknanya kira luluslah bahagian ilmu nasab ni. Macam tu. Jadi seterusnya kita nak pergi kepada ilmu yang kedua, iaitu ilmu fatwa. Jadi selepas kita dah buat macam ni, kita pindahkan dia kepada jadual pengiraan kita. Jadi kita bukalah buku kita, sedia dengan senjata-senjata kita, buku, pen, dan juga apa lagi, mesin kira-kira kita, ada kalkulator, guna kalkulator, ada handset yang ada kalkulator tu, guna handset dan kalkulator. Jangan segan-segan, jangan malu-malu. Macam jual ubat pula. Okey. Jadi kita ada isteri dan juga anak-anak, pindahkan di dalam jadual, iaitu tak besar kita biar jelas sikit. Kita tengok dalam laptop ni macam besar dah. Rupa-rupanya kat skrin tak besar mana. Okey. Jadi ada isteri, kemudiannya ada 2 orang anak lelaki. Kita ringkaskan sebagai AL, anak lelaki. Jadi kita buat dia punya jadual pengiraan dia. Macam tu. Okey, boleh? Okey. Jadi isteri dan juga anak lelaki sahaja yang ada. Okey. Baik. Isteri ni berapa bahagian dia? Kembali pada syarat dia yang kita telah sebutkan sebelum-sebelum ni. Tadi pun baru sebut. Isteri ni dia 2 keadaan saja. Syarat dia pun mudah juga. Iaitu apa dia? Pertama, kalau dia suami ada anak, semati iaitu suami dia ada anak ataupun tidak ada anak. Kalau tidak ada anak, berikan kepada isteri bahagian penuh dia, iaitu 1/4. Tetapi jika suami itu ada anak, maka bahagian isteri akan jadi berkurangan separuh daripada 1/4, iaitu 1/8. Jadi anak yang kita masuk kat sini adalah anak si mati. Jadi siapa-siapa yang waris kita masukkan dalam perbincangan kita ini adalah hubungan dia dengan si mati, bukan dengan sesama waris yang hidup ataupun dengan kita ke yang tak sanggup paut ni. Jadi tidak kait. Kait dengan si mati. Kalau anak si mati, kalau ibu si mati, isteri si mati. Macam tu. Walaupun yang mengadu tu contohnya cucu. Dia kata toki dia meninggal. Lepas tu ada tok. Tok tu siapa? Tok pada tok ataupun nenek kepada toki ke ataupun isteri toki. Tapi tok cucu. Macam tu. Jadi kena pastikan betul-betul. Itu dalam konteks kita bincangkan ilmu nasab. Okey. Jadi masuk pada peringkat kedua ni, kita nak masuk kepada ilmu fatwa. Iaitu bila dah duduk macam ni, dah comel, dah duduk dalam jadual ni, maka kita tengok analisis dalam waris yang tinggal ni, siapa waris yang ada, iaitu isteri pertama. Jadi isteri ni kita nak beri berapa? 1/8. Dengan sebab hujah dia balik pada syarat, iaitu kerana ada anak. Ada 2 orang anak ni, tak kira lah seorang ke 2 orang ke, lelaki ke perempuan, maka isteri akan dapat separuh daripada 1/4, iaitu 1/8. 2 orang anak lelaki, dia akan layak dapat asabah. Anak lelaki ni bahagian dia satu saja, iaitu asabah. Dalam perincian asabah kita sebut dia sebagai asabah bin nafsi ataupun asabah bin nafsi. Boleh sama je istilah dia tu. Maknanya asabah bagi anak lelaki ni, nama dia, kategori dia ialah asabah bin nafsi. Asabah bin nafsi. Tapi kita ringkas sebagai asabah je lah. Letak A macam tu. Baik boleh macam tu. Jadi selepas tu bila kita menentukan bahagian ini 1/8 dan juga asabah ini dipanggil sebagai ilmu fatwa. Di dalam kita nak memutuskan hukum, nak menentukan kadar bahagian bagi waris-waris ini, kita kena kembali kepada syarat-syarat dia. Sebab macam tadi isteri, dia ada 2 keadaan. 1/4, 1/8. Nak bagi yang mana satu, tengok pada syarat dia. Bukan boleh kita pakai tonyoh aja ataupun letak aja. Nak beri berapa? Tak boleh. Kita kena tengok macam mana kedudukan dia. Jadi sebab tu maknanya lain keadaan dia, lain maknanya dia punya bahagian dia. Dia tak semestinya sama. Mesti tengok pada situasi kes. Okey. Baik. Kalau istilah-istilah orang-orang peringkat industri panggil case study. Pada case study. Macam tu okey. Baik. Jadi sekarang ni kita nak tentukan dia asal masalah, iaitu bahagian yang perlu kita bahagikan daripada nilaian harta pusaka nanti berdasarkan kepada kedudukan waris dalam pusaka.
Kan? Kedudukan waris yang ada ni, macam sekarang ni kita ada waris saja yang terdiri daripada isteri dan juga 2 orang anak lelaki. Maka berapakah bahagian yang perlu kita pecahkan? Kan? Daripada harta yang ditinggalkan tadi. Harta yang ditinggalkan tadi berapa? RM120,000. Okey. Jadi kita ambil, kita tengok pada bahagian fardu yang ada. Kan? Bahagian fardu ni ialah bahagian pecahan lah. Yang mana dalam Al-Quran Allah sebut berapa bahagian? Ada 6 bahagian. Salah satunya 1/8. Jadi kalau kita tengok sini ada 1/8 saja. Jadi cara dia kita nak ambilnya, kan? Kita ambil nombor 8 ni. Kita naikkan di atas, dinamakan sebagai asal masalah. Dalam bahasa Melayu tak tahulah ada istilah tak lagi, kan? Hak lain-lain tu dah start mula di melayukan dah dengan istilah Melayunya, kan? Tapi dalam hak ni saya tak jumpa lagi lah. Jadi kita kekal dengan istilah asal dia, iaitu asal masalah. Iaitu asal masalah ni merujuk kepada nilaian saham yang perlu kita pecahkan lah, kan? Nanti baik, jadi 8 bahagian maknanya nanti jadi 1/8 daripada 8 ialah 1. Maka baki dia, nak tahu baki dia berapa? 8 tolak 1. 8 tolak 1. 8 atas ni tolak 1, maka bakinya adalah 7. Ini dipanggil asabah. Asabah itu adalah baki. 7 Cuma sekarang ni kalau setengah-setengah orang kadang-kadang dia berhenti setakat ni. Dia kira dia berhenti setakat ni, ataupun dia berhenti sebelum tu lagi. Isteri 1/8, anak lelaki dapat asabah. Lepas tu pun berhenti sudah. Sebenarnya tak selesai lagi. Jadi selepas kita dah putuskan ni, ini masuk pada petak ketiga ni, sebenarnya dia dah memula kepada ilmu matematik. Ilmu kita nak kira. Jadi kena kira. Lepas tu tok guru saya Al-Fadhil Ustaz Wahalim tu dia sebut dalam buku dia. Maknanya faraid ni dia ada 3 ilmu. Ilmu nasab, ilmu fatwa, ilmu matematik. Kena sudah. Ayah saya pun dalam buku dia pun maknanya dia tulis tu, maknanya kena mengira. Dia tekankan masa dia ajar saya dulu, maknanya kena mengira. Kalau tak kira, maka tak selesai lagi. Maknanya kita boleh beri. Maknanya kalau kata orang tanya sampai sini, kan, contohnya bagi isteri berapa, bagi anak berapa, dia tanya setakat tu, boleh, kan, berhenti setakat tu. Tapi tak selesai lagi sebenarnya faraid ni. Sebab kita tak tahu, masing-masing tak tahu lagi bahagian yang berapa. Asabah, kan, berapa bahagian asabah tak tentu, kan. Jadi kita kena pastikan berapa jumlah dia. Jadi sekarang ni kalau kita tengok, isteri tak apalah, alhamdulillah dapat dah 1 bahagian daripada 8. Tetapi anak lelaki ni tak tahu lagi jumlah dia. Sebab apa? Sebab berkongsi sama banyak pada bahagian 7 tadi. 7/8. Jadi berapa seorang dapat? Dia tak boleh main PowerPoint, tak boleh main peratus. Dia kena tentu berapa nombor, berapa bahagian dia sepatutnya, kan? Daripada sini cara nak buat macam mana? Baik. Kalau sama jantina, kita kira mengikut bilangan kepala. Bilangan orang. Adik-adik ada ni takut kita sebut bilangan kepala ni, kepala apa pula? Kan? Kepala paik. Okey. Maksudnya bilangan orang. Kalau sama jantina, maknanya ada berapa orang? Ada 1 campur 2. Okey. Dapat 2 bahagian. Maknanya ada 2 orang. Kan? Ada 2 bahagian. Kalau berlainan jantina dalam asabah ni barulah kita kira lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Setiap orang. Bukan maknanya semua lelaki himpun bagi 2 bahagian, perempuan semua himpun, kan, bagi 1 bahagian. Tidak. Maknanya setiap seorang dapat layak dia 2 bahagian seorang. Kalau lelaki, kalau perempuan 1 bahagian. Berdasar kepada firman Allah, lizzakari mislu hadzil unsayain. Bagi seorang lelaki tu sama dengan 2 bahagian perempuan. Siapa buat ni? Ketetapan ni Allah buat. Bukan ustaz pandai-pandai buat kan marah ustaz, malah faraid ustaz kabur lelaki dapat 2 bahagian. Cik nak sama rata kita. Sudah. Tak boleh gitu. Ni Tuhan sebut ni. Jadi 2 bahagian ini kita tengok dengan nilai yang 7. 7 boleh tak bagi dengan 2? 7 boleh tak bagi 2? Tak boleh. Sebab dia akan melibatkan nombor perpuluhan ataupun nombor yang tidak, maknanya tidak bulat. Jadi cara dia 2 ni naikkan di atas 8. Asal masalah kita ni, naikkan 2 ni pergi ke sini atas ni. Tujuan untuk apa? Darabkan. 2 darabkan dengan 8, kita dapat jumlah dia 16. Jadi kita dapat asal masalah baru, iaitu bahagian nilai pusaka yang perlu kita pecahkan nanti, kan? Kita bahagikan nanti. Jadi 2 darab 8, 16. Okey. Jadi adik-adik kena ngapas CP kena ngapas CP betul-betul lah. Kalau tak ngapas CP ni susah jugalah nak buat faraid. Kalau sekarang ni Ustaz Abdul Halim kuliah faraid dia, kalau di dalam radio tu sekarang ni dia guna teknik ikut sifir. Ikut sifir.
Sifir tu ikut macam mana? Ikut pada bahagian-bahagian fardu tu. 1/8 sifir 8. 1/4 sifir 4. Macam mana nak kira? Guna sifir. Dia tak dapat tidak. Ni dalam faraid ni kena ngapal sifir. Kalau tak ngapal sifir susah jugalah nak buat. Okey. Baik. Jadi 2 darab 8 dapat 16, maka dalam ni semua kena darab dengan 2 belaka. Jadi 2 darab 1 2, 2 darab 7 14. Kita akan dapat 14. Ataupun cara mudah ni saya ajar teknik baru pula. Iaitu kalau ikut hak yang lama kena tulis 14 ni. Lepas tu kita kena kecilkan semula. Kita kena buat macam ni. Saya tunjuklah, nanti tak faham pula. Kita kena buat 14 macam ni. Jadi 14 ni bahagikan dengan 2. Macam tu. Maka kita akan buat satu kolom lagi, 16 2 7 7. Macam tu. Ataupun ada satu lagi kaedah yang cepat sikit boleh kita guna. Okey. Iaitu cara yang kedua, iaitu macam mana? 7 ni terus kita darabkan dengan 1. Bahagian asobah ni teruskan darabkan dengan 1. Maka kita akan dapat 7. 7 darab 1 7. Jadi kolom ni kita boleh maknanya hilangkan. Maknanya tak payah buat panjang-panjang. Macam contohnya kalau kita mengira untuk kematian satu lapis macam ni tak ada masalah. Kalau untuk kematian yang melibatkan lebih daripada satu lapis, kes munasakhat, maknanya kes berlapis-lapis kematian, maka kadang-kadang kita perlu meringkaskan jadual pengiraan kita, kalau tidak dia jadi semakin panjang. Macam tu itu je sebenarnya. Ni teknik-teknik pengiraan buah pelet dalam matematik matematik faraid ni kita kena belajar juga sekarang ni saya ajar lah. Sebab apa? Kira-kira dah ada asas kalau tidak tak boleh ajar lagi, pening orang-orang baru belajar nasib lah. Okey, baik guys jadi bila dah macam tu barulah kita tahu tentukan kepada bahagian isteri tu 2 bahagian, anak lelaki setiap seorang bahagian asobah dia ialah 7. 7 daripada 16, 2 daripada 16, 7 daripada 16. Macam tu. Itu dia bahagian dia. Baik, selepas tu barulah kita ambil nilai harta pusaka tadi, iaitu berjumlah RM120,000, bahagikan dengan asal masalah yang terakhir tadi 16. Barulah kita dapat satu bahagian berjumlah RM berapa? Dah kira dah? 7,500 cukup 7,500 ringgit satu bahagian daripada 16 bahagian. Jadi sebenarnya 7,500 ini adalah nilaian satu bahagian daripada 16 bahagian. Setelah dibahagikan kepada daripada jumlah nilai harta pusaka sebanyak RM120,000. Jadi apa kena buat selepas tu? Bahagian ini kita darabkan dengan setiap bahagian yang diperolehi oleh setiap waris daripada harta pusaka. Macam tu boleh jadi barulah selesai macam tu. Barulah selesai tahu jawapan tu, barulah selesai. Kalau tidak tak boleh dikira sebagai selesai lagi pengiraan tu. Ni saya tak tulislah sebab kita nak pindah pada hak yang seterusnya. Jadi balik tu bolehlah darab tu. Tengok jawapan sama tak dengan pengiraan yang telah buat kat rumah. Kalau sama tu alhamdulillah. Kalau tak sama cuba lagi. Balik ni salin ni betul-betul. Balik esok cuba lagi. Ustaz Walim kata balik tu esok buat lagi soalan yang sama. Lusa buat lagi. Tengok. Jawapan kita konsisten tetap tak dapat jawapan yang sama ataupun dah berubah. Esok bila esok jawab tiba-tiba isteri dapat asobah, anak dapat 1/8. Sudah. Jadi kena tahu. Kena buat biasa buat. Tak ada masalah. Senang saja jadi kita bagi ni pun hak yang senang-senang saja. Okey. Jadi kita nak tengok Boleh Okey. Cuma sempat tak? Kita ambil sikit Boleh cikgu. Okey. Untuk yang seterusnya, baik. Kita pergi kepada analisa sikit. Sepatutnya kena buat analisa sikit soalan ni supaya nak bagi faham. Baik. Ada setengah-setengah orang. Baik, tengok sini analisa kes yang sama. Baik. Kes yang sama, kes ketiga. Okey. Kes ini baik, kita cuba pecahkan kepada pengiraan dia kepada katakanlah dua orang anak ni. Tadi kita kata anak ni adalah seorang anak dua-dua orang ni adalah anak lelaki belaka. Jadi kita nak kira mudahlah bagi sama banyak.
Tapi kalau katakanlah bahagi tu anak tu adalah seorang lelaki, seorang perempuan. Macam mana nak buat? Okey. Jadi macam mana kita nak kira? Jadi kita tengok pada pengiraan ini. Dari segi gambar raja waris nampak lebih kurang sama, tapi dia ada beza sikit di mana waris itu kan ada seorang lelaki, seorang perempuan. Adakah bahagian dia sama? Tidak Baik. Kita tengok pada gambar rajah ni di dalam skrin. Okey, boleh apa dia? Ni. Bawah 14 ni. 14 ni silap silap. Patutnya 7. Okey. Itu bagus tu. Bila ramai orang faham faraid ni, dia tengok jadual dia boleh tahu lalu. Kan? Ni antara salah satu matlamat kita nak biar ramai faham faraid. Kan? Sebab apa? Kalau ada kesilap mana-mana, semua orang boleh rujuk balik. Macam guru saya juga, kadang-kadang ada dia kira-kira banyak-banyak sangat tu, dia pun tanya dalam WhatsApp, boleh cek tak kat mana silap. Kan? Sebab kadang-kadang biasa kita ngira kan, tambah-tambah pula banyak-banyak nombor, jadi kadang-kadang kelabu mata. Okey, jadi macam ni senang. Bila dah faham ni, tengok jadual faham lalu. Kalau tak faham kan, tak belajar faraid, tengok jadual ni, apa benda ni, apa benda banyak-banyak nombor ni, gitu ceritanya. Baik. Sekarang ni si mati ni dia ada seorang isteri, tapi anak dia dua orang ni adalah seorang lelaki, seorang perempuan. Di mana dari segi pengiraan dia, okey, isteri akan dapat 1/8, anak lelaki asabah. Dan cara pengiraan asabah ni, seorang lelaki akan dapat 2 bahagian, seorang perempuan akan dapat 1 bahagian. Kaedah pengiraan asabah. Jadi selepas itu kita ambil asal masalah, kan? Iaitu bahagian nilai saham yang perlu kita bahagikan. Macam mana? Maka kita ambil daripada nilaian bahagian fardu. Okey, dalam kumpulan ni cuma ada satu saja, iaitu 1/8. 8 ni naikkan dia jadi sebagai asal masalah. Okey. Jadi 1/8 daripada 8 1, maka asabahnya berapa? 8 tolak 1 dapat 7. Okey. Sekarang ni kita tengok 7 ni boleh tak nak bahagikan dengan 2 orang anak ni, seorang lelaki seorang perempuan, yang mana nilai bahagian dia adalah 2 nisbah 1, iaitu 3. Boleh bagi tak 7 bagi 3? Tak boleh juga kan. Tadi 7 bagi 2 pun tak boleh juga kan. Ni 7 bagi 3 pun tak boleh juga. Jadi nak buat macam mana? 3 ni naikkan ke atas 8. Jadi darabkan 8 darabkan dengan 3. 3 darabkan dengan 8, kita dapat asal masalah baru, iaitu 24. Okey. Kemudiannya 3 ni jangan darab dengan 8 je, kena darab belaka. Kan? Jadi 3 darab 1 3, bagi untuk bahagian isteri, bagi anak 3 darab 7 21. Ataupun cara mudah macam saya kabur tadi, macam mana? 7 darabkan terus dengan bahagian dia. 7 darab 2, lelaki akan dapat 14. 7 darab 1, 7. Jadi capur 2 ni sama dengan 21, iaitu 3 darab 7 tadi. Kalau tak sama, kira semula. Mesti ada silap mana-mana. Bila dah dapat macam tu, ni lebih mudah lagi. Kaedah kira ni. Lepas tu barulah kita ambil jumlah harta pusaka 120,000 tadi, bahagikan dengan hak mana satu nilaian dia? Hak yang terakhir. Dipanggil sebagai tasheh ataupun sah masalah. Hak pertama ni asal masalah, yang kedua ni dipanggil tasheh ataupun sah masalah. Maknanya hak terakhir dapat berapa dalam kumpulan pengiraan dia tu, kan? Jumlah pengiraan dia tu. Maka kita dapat satu bahagian ialah 5,000. Kan? Jadi 5,000 ni adalah satu bahagian daripada 24 bahagian, yang mana dibahagikan daripada RM120,000. Maka 5,000 ni darabkanlah dengan bahagian masing-masing. Isteri 3 bahagian, darab dengan 5,000, maka kita akan dapat 15,000. Anak lelaki 5,000 darab 14, maka dia dapat 70,000. Anak perempuan seorang, kan, 5,000 darab 7 dapat 35,000. Baik, ini kaedah apabila mana bahagian pusaka anak itu dibahagikan mengikut syarak, yang ini mengikut Islam. Iaitu kaedah dia dalam asabah, lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Okey, kaedah dia lizzakari mislu hazil unsain. Baik, apa akan terjadi jika katakanlah anak perempuan dan anak lelaki ini kita tak ikut syarak, kita nak bagi sama rata, ataupun istilah dia sama banyak. Orang kita kata sama rata, nak bagi sama banyak, apa akan jadi? Jadi pengiraan dia akan pergi pada macam hak yang kita kira hak umum mula tadi. Hak lelaki dengan perempuan ni kira sama je.
equal. Kalau nak equal lah zaman sekarang ni kan, nak sama rata. Kan? Ikut barat belaka. Jadi kita akan dapat kira macam tu lah. Jadi bahagian anak lelaki ni 7 bahagian sama dengan anak perempuan. Kan? Kita akan dapati anak lelaki dapat 52,500, anak perempuan 52,500 juga. Berlaku pertambahan. Tadi anak perempuan dapat berapa? 35,000. Kan? Ni yang asal tadi. Anak lelaki dapat 70,000. Tetapi apabila bagi sama banyak, maka dah beza. Masing-masing dapat 52,500. Baik. Hak mana sebetul? Hak mana sebetul? Pertamanya kalau orang lelaki memanglah dia nak. Anak lelaki kalau tanya dia mesti dia nak ikut syarak, ikut faraid. Anak puan kalau tanya dia kan mestilah dia nak. Betul, orang lelaki redha. Baik. Bagi. Jadi tak ada masalah sebenarnya. Okey. Okey. Kaedah dia nak keluar daripada perbalahan. Okey ya. Baik. Memang perkara ni biasa berlaku dalam masyarakat lah. Kalau tanya orang lelaki, memang orang lelaki dia nak kepada faraid. 2 bahagian. Orang perempuan kalau tanya dia nak bagi sama rata. Kan? Tambah-tambah pula kalau dia hak banyak sekali cara kemak dia. Kan? Cara kayah dia. Kan? Contohnya. Kan? Ni kes ni kes dicara ke contohnya kepada ayah dia lah. Maknanya anak kan, anak. Okey. Okey. Jadi macam mana nak buat? Jadi pertamanya, kaedah pertama, dia kena balik kepada syarak. Bahagian ini dia kena balik pada Islam dulu. Apa-apa hal dia kena bagi ikut Islam dulu. Terang dulu. Baik, kita orang pelajar faraid ni kalau orang tanya kena beritahu gitu kepada waris-waris. Kan? Bahagian kedudukan asalnya macam mana? Iaitu macam ni. Kan? Lelaki 2 bahagian, perempuan dapat 1 bahagian tu, maka kedudukan dia macam ni. Baik. Kalau nak bagi sama rata, boleh. Dia akan jadi macam ni. Tunjuk yang jadual pengiraan kedua. Kan? Lepas tu pilih. Macam mana? Kan? Jangan balah. Sebab kalau balah, kita pergi pejabat pesaka, fail tuntutan. Masa bercara, hakim tanya nak bagi macam mana? Hak lelaki kata faraid, perempuan kata nak ni kan. Balas situ. Apa hakim akan buat? Tangguh perbicaraan. Mari semula, ulang bicara. Lambat pula. Jadi bincang siap-siap kat rumah. Nak gua ni, cari kata putus. Dia tidak ada masalah sebenarnya. Orang lelaki boleh lepas bahagian dia. Macam cikgu kata tadi, kan? Ni bahagian orang lelaki redha. Tak ada masalah, sebenarnya boleh. Kan? Orang lelaki boleh redha. Kan? Tapi nak mencapai kesefahaman tu lah. Sebab tu antara lainnya mak ayah kan, masa anak kecil-kecil ni didik dia, fahamkan dia. Dengan tanggungjawab dia, kemudiannya sama-sama redha kan, bahagian masing-masing kan. Macam mana kan? Kena, maknanya bukan kita rakus kepada harta tu, tetapi kita nak hidup maknanya lebih baik lepas tu. Panjang silaturahim kita sampai anak cucu. Kan? Sampai ke syurga. Kan orang sekarang katakan til jannah kan? Sampai ke syurga kan? Jadi sebenarnya pupuk anak-anak tu kan, dengan kefahaman. Jadi boleh buat macam ni, tetapi biar tahu dulu bahagian dia. Sebab apa? Orang lelaki bahagian dia asalnya banyak, 2 bahagian. Bila dia lepas kepada sama rata, dia kena tahu berapa bahagian dia tolak kan. Jadi apa yang ditolak kepada adik-beradik dia tu, hak puang tu kan, untuk jadi sama rata, maka itu akan jadi sedekah, dapat pahala kan. Dan dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim. Bukan maknanya bila kita belajar faraid ni mesti maknanya orang lelaki kerah dengan bahagian dia, perempuan mesti maknanya balah nak, maknanya tidak, bukan. Maknanya kita tengok situasi berbeza. Situasi berbeza. Ada orang kadang-kadang memang maknanya situasi tu orang susah berlaku kan. Ada kadang-kadang situasi tu tak kira mana, orang senang berlaku, jadi boleh berlaku. Tengok macam mana tapi kena tahu ikut syarat dulu macam mana. Supaya dia tidak maknanya kalau katakanlah orang lelaki tiba-tiba dia kata nak bagi sama rata, dia redha nak buat sama rata, tapi tak tahu berapa bahagian dia. Okey, bagilah sama rata kan, maka dia tak dapat apa-apa sebenarnya. Sebab dia lepas bahagian dia tak tahu berapa bahagian dia terima kan. Tapi kalau dia tahu melalui apa pembahagian dia yang asal mengikut kaedah syarak, maka apa yang diberi itu maka jadi sedekah. Sebab ni tak tahu berapa bahagian dia asal dia terima, dia pakat bagi je. Maka tak dapat apa-apa sebenarnya. Okey. Sebab tu nak bagi sama rata bukan tak boleh, tapi biar tengok dulu. Sebab kadang-kadang ada setengah-setengah orang memang masa mula tu semangat kan. Oh, kita bagi sama rata tak apa, jangan bimbang kan.
Lepas tu balik rumah kan, dengar mai surau ustaz kata orang lelaki 2 bahagian. Kira-kira balik banyak juga bagi aku, orang nyesal. Itu masalah kan. Jadi tak redha balik kan. Jadi kalau lah begitu, jadi tak guna kau kan. Balas pula kan. Baik, sebab kadang-kadang ni contoh 2 orang adik-beradik. Kalau katakanlah lebih, baik, lebih ada ramai adik-beradik, tiba-tiba ada yang maknanya sebahagian setuju nak bagi sama rata macam ni, sebahagian kata maknanya saya nak bahagian saya ni ikut faraid. Katakanlah hak bonsu, biasanya hak bonsu lah. Sebab apa? Dia ni maknanya ngelah kali, harta tak banyak lagi. Abang-abang semua, kakak semua dah jadi lawyer, dah jadi maknanya pengaruh apa semua kan. Boleh datuk, boleh tan sri apa semua. Piti banyak dah, harta banyak. Dia ni baru habis ngaji, piti-piti dah habis bayar lagi kan. Nak kata guna tau. Sebut panjang-panjang susah pula. Tapi nak katanya kan, jadi dia nak faraid. Abang-abang kata tak apalah, kita bagi sama rata lah kan, siang adik-adik puang kita. Jadi bentangkan dulu pengiraan dalam bentuk faraid macam mana. Baik, kalau ada hak yang nak pada faraid juga, ambil bahagian dia faraid. Baki tu kan, hak lain tu ambil dah bahagian dia dengan cara sama rata. Sebab orang kalau dia nak ambil waris ni, kalau dia nak ambil bahagian dia secara faraid, itu bahagian dia. Kita tak boleh kata mu ni kupik ni. Tak boleh kata ke dia. Sebab itu memang hak dia. Allah dah tentukan dia. Apa yang dia nak bagi, itu bahagian dipanggil sebagai dalam faraid ini, ilmu dalam masalah takharuj. Maknanya lepas bahagian. Dan kaedah lepas bahagian ni ada kaedah pengiraan dia. Nanti insya-Allah mungkin selepas perbincangan kita habis semua sekali tentang bahagian waris ni, kita akan masuk pada bahagian macam mana pengiraan takharuj. Insya-Allah kalau sempat Jadi itu kaedah dia. Jadi jangan balah. Kita kena tahu kaedah tu macam mana Dan kita ni sebagai orang yang maknanya belajar ilmu faraid ni, bila orang datang maknanya tanyakan kita pada ni, kita kena bantu dia untuk menyelesaikan masalah. Jangan kita kau perangat lagi mu ni kita kata jangan kan. Kau balah. Kita mesti cari jalan untuk merapatkan silaturahim. Okey, itu cara dia faham betul lah. Okey, ni soalan ulang kaji. Soalan ulang kaji ni buat dulu. Okey, buat dulu. Ni soalan mudah juga. Seorang wanita meninggal dunia dan meninggalkan suami, 2 anak lelaki, 40 anak perempuan. Dan wan sejumlah 10,000. Ambil soalan ni. Sebab apa? Jadi sebab ni ni panjang sikit ngira ni. Sebab saya start minggu depan ni saya nak bercuti. Kan? Jadi sokmo-sokmo kuliah ni kebetulan cuti sekolah pun, anak-anak pun kata nak jalan juga. Jadi saya pun nak cuti juga. Jadi bolehlah maknanya kira-kira dulu, tanya-tanya kan sambil-sambil tu. Jadi ini kerja rumah lah. Jadi kita sambung balik bila? InsyaAllah lah. Maknanya saya kira-kira mungkinlah kita akan sambung balik. Nak ambil masa panjang sikit lah nak cuti ni. Kita sambung, saya habis mungkin semua sekalinya 17 bulan lepas tu lah. Jadi mungkin maknanya sama ada AJK Surah boleh cari dulu pengganti untuk malam saya ni kan, sepanjang saya tak ada tu. Ataupun saya akan cuba tanyakan adik saya kalau katakanlah dia berminat untuk mengisi. Kalau tak maknanya supaya tidak kosong lah sepanjang tempoh saya tak ada ni. Panjang masa ni nak kira. Soalan mudah je. Okey. Kena bagi soalan ni, tak boleh. Kalau tidak lama-lama lagi tinggal buka semula. Allah, tak ingat dah ustaz. Dah cakap dah ulang semula. Siap dah. Tak apa, alhamdulillah. Siap dah tak apa kan. Esok tengah buat pula. Hak dah siap lagi balik ni cuba buat kan. Lepas tu bincang. Tak ada masalah. Kita jumpa sok musuh ni kan. Okey Baik. Ni kita tinggal. Okey. Jadi isteri-isteri apabila suami mati, begitu juga suami bila isteri-isteri mati kan, kena pasti apakah harta-harta yang ditinggalkan daripada harta sepencarian ke, kalau ada buat hibah ke, wasiat ke, papasan takaful, dividen ke, WSP, royalty, saham, pencen, wang khairat dan sebagainya. Itu kena pasti hak mana sehak jadi bahagian pusaka dan hak mana yang tidak. Sebenarnya banyak lagi, tapi kita sebut sebahagian. Saya pun tak nak bincangkan lagi sebab kalau tidak panjang cerita dia. Itu semua. Baik. Jadi ni kita dah sebut dah dulu. Baik, tentang harta pencarian sikit saya sentuh sikit.
Boleh saya ambil sikit sebab ini bahagian pasangan suami isteri. Baik, harta sepencarian yang dimasukkan dengan harta sepencarian ini supaya kita tidak terkeliru dengan pusaka. Harta sepencarian ini dia sebenarnya terbahagi kepada harta yang diperolehi secara sumbangan langsung, sumbangan secara langsung dan juga sumbangan secara tidak langsung. Okey, yang dimaksudkan dengan harta sepencarian ini. Sebab kadang-kadang bila kita bincang faraid ni biasa juga orang tanya tentang harta sepencarian. Okey. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan harta sepencarian itu? Harta sepencarian ini adalah harta yang diperolehi sama ada melalui sumbangan secara langsung oleh pasangan ataupun sumbangan itu secara tidak langsung. Apakah yang dimaksudkan dengan sumbangan secara langsung ini? Contohnya, kita tengok situ dalam sumbangan secara langsung tu suami dan isteri berusaha bersama-sama untuk mendapatkan aset dan harta. Maknanya sumbangan, contribution. Maknanya di antara dua-dua belah pihak, suami dan isteri bekerjasama untuk mendapatkan harta, rumah ke peralatan rumah ke tanah ke dan sebagainya. Okey, jadi itu dipanggil sumbangan secara langsung. Okey, manakala sumbangan secara tidak langsung pun dia tetap juga dikira sebagai harta sepencarian. Contohnya seperti yang pertama, seorang suami berkahwin dengan isteri daripada keturunan kaya. Jadi suami mendapat manfaat daripada isteri yang mana kaya-raya, lalu membina kekayaan pula lepas tu. Daripada modal isteri dia contohnya isteri ada harta, ada gelang keturunan dia pun maknanya kaya-raya dia ni orang biasa-biasa je asalnya masa kahwin. Tapi selepas tu dengan sebab maknanya dapat modal daripada isteri maka dapat bina kekayaan yang selepas tu pula tambah lagi. Maka itu sumbangan secara tidak langsung daripada isteri yang mana asal pemilik modal tu adalah isteri contohnya tapi isteri redha suami bekerja contohnya dia duduk rumah isteri ni biasanya secara tidak langsung ni dia keadaan di mana isteri ni duduk di rumah. Isteri duduk di rumah tapi maknanya dia ada sumbangan dia contohnya dia bagi modal ke, suami bekerja buka perniagaan, tak apalah abang gini saya bagi modal contohnya itu biasa juga berlaku di antara suami isteri Ada satu lagi keadaan dia, suami bekerja di luar dan isteri duduk di rumah menjaga harta dan juga anak dengan baik. Isteri tak bagi apa-apa pun. Hak tadi isteri ada modal, isteri kaya-raya dia bagi modal, abang ambil lah gelang ni gada ke ataupun abang ambil lah ni untuk buat untuk niaga ke apa ke semua lalu suami pun berusaha dapat kekayaan. Baik, itu sumbangan daripada isteri. Hak yang kedua ni isteri tak bagi pun suami je 100% keluar, tapi isteri telah maknanya memperlengkapkan urusan-urusan rumah dengan baik jaga rumah apa semua, tolong masak, basuh baju suami jaga anak-anak. Jadi suami balik relax tak ada dah nak kira nak balas pula dengan isteri ke apa ke contohnya itu sebenarnya juga merupakan sumbangan tidak langsung isteri. Walaupun kadang-kadang kala tu balas juga tidak dapat dielakkan. Suami isteri ni memanglah orang kata bagai gigi dan lidah kadang-kadang tergigit juga tapi ada cikgu saya kata dah tahu gitu jangan lagi gigit lidah tu gitulah biasalah asal garang kehidupan. Baik, nak ceritanya isteri ni sumbangan dia maknanya dia tak bagi pun orang duit macam pertama tadi dalam sumbangan tidak langsung, tapi dia telah bantu untuk selesaikan urusan suami ni, sampaikan suami ni balik rumah tak ada masalah, relax bertenang je hati maka itu pun dikira sebagai sumbangan tidak langsung dalam kategori harta sepencarian ini. Maka maknanya pasangan ini boleh buat tuntutan boleh buat tuntutan harta sepencarian dan perkara ini dipersetujui oleh waris-waris. Kalau dalam konteks harta pusaka ni oleh waris-waris lah. Terutamanya biasanya hak yang biasa akan berlakunya di dalam tuntutan harta sepencarian ini dia akan melibatkan waris antara lainnya ayah dan ibu mertua ataupun adik-beradik adik-beradik si mati. Jarang-jarang dengan anak-anak. Ada juga kadang-kadang berlaku juga anak-anak tak benar
ayah ni buat lari harta kan. Bila nak kahwin seorang lagi, bila lepas ayah nak kahwin yang kedua kan, mak meninggal, mak dia meninggal, isteri pertama meninggal, jadi ayah ni nak kahwin lah. Tapi anak-anak kata ayah nak kahwin boleh, tapi semua harta-harta mak tak boleh buat lari. Kan, tutup harta sepencarian mak. Jadi sebenarnya tuntutan harta sepencarian ini siapa yang boleh tuntut? Pasangan sahaja. Anak-anak tak kait, adik-beradik tak kait, mak ayah pun tak kait. Sebab tu sebenarnya harta sepencarian ni, kisah dia asalnya tuntutan itu dibuat oleh pasangan ini dalam masalah pembubaran perkahwinan. Ataupun katakanlah suami nak berkahwin seorang lagi, maka isteri pun buat tuntutan harta sepencarian. Dia dalam masalah maknanya masalah perkahwinan. Jadi sebab tu kalau urusan tuntutan harta sepencarian ini dibuat di mana? Di mahkamah syariah, bukannya di pejabat pusaka. Macam tu, kena faham tu. Dan kalaulah katakanlah kes ini melibatkan harta pusaka kan, tuntutan sepencarian ini nak dibuat oleh pasangan kepada si mati ni, dia nak buat. Okey, maka tuntutan sepencarian ini akan menyebabkan proses perbincangan harta pusaka tu berhenti di pejabat pusaka. Sebab apa? Memberi laluan kepada mahkamah syariah sesar dulu tentang tuntutan harta sepencarian. Dia sebenarnya tuntutan harta sepencarian ini kalau waris-waris muafakat bagi tak apa, tapi kadar dia tidak boleh lebih daripada separuh. Cuma nak tentukan bahagian dia daripada banyak mana ni sebenarnya hal tu yang biasanya kadang-kadang jadi balah. Jadi bila balah ni naik mahkamah lah. Hakim akan tentukan. Jadi kalau ikut asalnya tuntutan harta sepencarian ini dia tidak termasuk dalam kaedah pembagian harta pusaka. Tapi oleh kerana di dalam masyarakat kita di Nusantara ini, khususnya di Malaysia, okey, jadi tuntutan harta sepencarian ini bila ulama tengok dia tidak bercanggah dengan syarak, maka adat ini diterima pakai juga dalam masalah pembahagian harta pusaka. Jadi kerana itu kalau nak buat, bukan tak boleh buat, tapi dia akan ni kena pergi ke berpindah proses perbincangan tu ke mahkamah syariah kan. Dan selagi tak dapat keputusan, kes itu tak dapat kes di mahkamah pusaka, di pejabat pusaka tidak akan dapat berjalan. Ditunggu tu selesai dulu. Okey, baru boleh bagi. Sebab baki daripada tu barulah tentu banyak mana boleh dibagikan kepada waris-waris. Jadi kalau orang tanya, "Ustaz, dah boleh tak kita tutup atas pencarian ini?" Itu tengok pada keadaan situasi masing-masing. Ustaz tak boleh nak kabur kan. Kalau kata tak boleh kan, tiba-tiba ada kadang-kadang yang mendesak perlu kepada tuntut kan, macam mana pula? Jadi dia benda tu berdasarkan pada situasi masing-masing. Setiap orang kita ni tak sama keadaan dia kan. Dan yang boleh memutuskan ni adalah hakim. Jadi bila hakim putus nanti, janganlah pula kita hakim tu dah marah pula kepada hakim, dah boleh kan. Hakim tu kira jalan sesat macam tu. Itu sebut sikit tentang harta sepencarian. Jadi sebenarnya dia tak melibatkan bahagian pusaka, pembincangan harta pusaka kita ni. Sebab kalau ikut asalnya bahagian harta pusaka kita ni hak 4 ni. Tapi bila mana adat ini, pembagian harta pusaka harta sepencarian ini diterima sebagai satu adat yang dibenarkan oleh syarak dalam pembagian pusaka, maka diguna pakailah. Ini kalau ikut sebahagian pendapat. Ada juga orang meletakkan harta sepencarian ini kena bagi dulu lagi, kena kira dulu lagi. Maknanya sebelum pada pengurusan jenazah lagi nilaian dia. Nak putus barulah maknanya boleh tolak pada bahagian-bahagian lain. Itu wallahu alam, kena tanya orang yang lebih mahir lagi sebab dia ada masih lagi ada khilaf, tidak ada satu kata putus yang konkret. Baik, sekarang ni kita nak masuk kepada perbincangan kes perceraian. Kita akan masuk semula bahagian bapa. Ni mukaddimah. Saya ambil masa sikit lagi boleh cikgu? Boleh nak terang sikit tentang bahagian bapa. Ni bahagian bapa dulu. Jadi selepas bahagian bapa ni bahagian ibu-ibu pula. Tapi kena tahu belaka Baik. Dia punya punca kuasa dia daripada mana? Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat ke-11. Allah berfirman, "Wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Wala fa in lam yakul lahu walad
wa warithahu abawahu fali ummihi sulus. Ini punca kuasa dia. Di mana Allah berfirman, dan untuk kedua ibu bapa, bahagian masing-masing 1/6 daripada harta yang ditinggalkan jika si mati yang meninggal itu mempunyai anak. Jika yang meninggal itu tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapanya sahaja, maka ibu akan mendapat sebanyak 1/3. Baik, berdasarkan kepada firman ini, firman Allah ini, maka ulama menyebut bahagian bapa ini, berapa bahagian dia? Dia ada 3 keadaan. Ada 3 bahagian beserta syarat dia. Pertama, seorang yang menjadi bapa itu, jika anak dia mati, maka dia dapat 1/6. 1/6 ni bahagian fardu. Jika si mati itu mempunyai anak, tak kiralah laki ke puang, anak ni dan keturunan ke bawah. Maksudnya anak, cucu, cicit dan seterusnya. Jadi kalau ada, maka bapa akan dapat 1/6. Boleh? Bahagian kedua bapa ialah 1/6 campur baki. Iaitu dalam keadaan jika si mati tidak mempunyai anak lelaki. Okey? Dan cucu lelaki daripada anak lelaki. Maknanya kalau ada anak tu adalah anak perempuan sahaja, maka di samping dia dapat 1/6, dia boleh ambil bahagian asobah, bahagian baki. Kalau yang ada di kalangan keturunan ke bawah itu, anak tu perempuan ataupun cucu perempuan ataupun cicit perempuan, maknanya keturunan perempuan saja. Jadi ayah tu satunya dia memula ambil bahagian dia hak fardu 1/6, dan dia boleh ambil bahagian asobah sekali. Sebab hujah dia kerana di bawah tu keturunan ke bawah itu, iaitu anak, cucu dan seterusnya itu perempuan sahaja. Okey? Dan bahagian yang terakhir untuk ayah ini ialah bahagian baki, iaitu asobah. Dalam keadaan macam mana? Jika si mati itu, anak dia itu mati, tidak meninggalkan anak, maka ayah akan ambil belaka asobah. Bahagian dia adalah bahagian asobah. Macam tu. Boleh? Ini untuk keadaan ayah, untuk bahagian ayah. Jadi ada 3 keadaan. 1/6, 1/6 campur baki ataupun asobah, dan bahagian baki ataupun asobah. Boleh. Ini syarat-syarat dia. Okey. Contoh kes dia, kita tengok kes yang pertama. Macam mana nak buat? Okey. Seorang penyanyi. Okey, seorang penyanyi mati meninggalkan bapa, seorang anak perempuan, seorang anak lelaki, dan harta bernilai 25,000. Okey. Boleh. Penyanyi mati meninggalkan bapa dan juga 2 orang anak, seorang lelaki, seorang perempuan. Jadi nak kira macam mana? Maka kita tengok sikit cara pengiraan dia. Baik. Pengiraan yang kedua. Bagi demo dulu. Lagi nak pergi kerja rumah pula. Cuti lama. Baik. Okey. Penyanyi mati meninggalkan bapa dan 2 orang anak. Seorang lelaki, seorang anak perempuan. Ringkas dia AL, AP. AL anak lelaki, AP anak perempuan. Baik. Tadi kita kata ayah dapat berapa tadi bahagian dia? 1/6 jika si mati meninggalkan anak ataupun keturunan ke bawah lah, cucu, cicit dan seterusnya. Jadi bapa akan dapat 1/6 dulu. Lepas tu anak lelaki dan anak perempuan, dia akan dapat asobah. Asobah, dia berkongsi pada bahagian asobah dengan kadar lelaki dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1 bahagian. Baik. Seterusnya, lepas kita dah bagi fatwa tu, ikut ilmu fatwa tu, macam mana nak kira ilmu matematik pula? Maka berapa bahagian yang perlu dipecahkan daripada harta pusaka yang bernilai berapa tadi? 25,000. Berapa kita nak pecahkan ni? Jadi kita tengok bahagian fardu yang ada, iaitu 1/6. Ambil pembawah dia, naikkan ke atas. Jadi asal masalah 6. Okey? Jadi 6 bahagi 6, 1 darab 1, 1. Ataupun 1/6 daripada 6, 1. Asobah 6 tolak 1, 5. Macam tu 6 tolak 1, 5. Itu bahagian asobah dia. Jadi capur ni dapat 6 balik. Boleh Baik, sekarang ni kita tengok asobah bahagian dia ialah 5. Boleh tak bagi kepada seorang lelaki, seorang lelaki dan seorang perempuan ni? Tengok bila mana berlainan jantina,
tengok kepada nilaian saham masing-masing berapa. Maka dalam asobah, lelaki dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1 bahagian. Jumlah dia berapa? 3. Jadi 5 boleh tak bagi dengan 3? Tak boleh. Maka 3 ini darabkan dengan 6. Naikkan ke atas, darabkan dengan 6. Maka kita 3 darab 6 dapat asal masalah yang baru. Berapa? 18. Adik-adik ingat tak CP ni? Ingat tak CP ni? Dah ingat CP ni kan tanya balik ni peksa apa habis peksa ni. Okey. Jadi selepas tu 3 ni darabkan semua sekali. 3 darab 1 3, 3 darab 5 15. Ataupun kita guna kaedah cepat sikit, 5 darab 2 10, 5 darab 1 5. Kita akan dapat 15 juga. Okey. Jadi campur ni dapat tak 18? Dapat, sama macam atas. Jadi itu bahagian dia. Jadi bapa 1/6 bahagian bapa itu adalah bersamaan 3/18. Anak lelaki dan anak perempuan berkongsi pada bahagian asobah, di mana lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Jumlah dia adalah bersamaan anak lelaki 10/18, anak perempuan 5/18. Macam tu. Jadi barulah kita ambil bahagian dia sebanyak 25,000, betul kan? RM 25,000 bahagikan dengan 18 bahagian, maka satu bahagian bernilai RM berapa? 1,388 sen. Ya. Okey itu bahagian dia. 25,000 bagikan dengan 18 yang ni. Kan? Asal masalah yang terakhir ni ataupun soh masalah ni, kita akan dapat satu bahagian daripada 18 ialah RM1,388.88. Itu satu bahagian daripada 18. Daripada harta yang berjumlah sebanyak RM25,000. Maka jumlah ini macam biasa darabkan kepada nilai bahagian yang diperolehi oleh setiap waris. Kalau bapa 3 bahagian daripada 18, anak lelaki 10 daripada 18, anak perempuan 5 daripada 18 bahagian. Maka darabkan dengan bahagian masing-masing. RM1,388.88 darabkan dengan 3 untuk bahagian bapa, anak lelaki darabkan dengan 10, anak perempuan darabkan dengan 5. Keluarlah nilai yang masing-masing daripada RM25,000. Lepas tu kalau nak tahu betul ke tidak jumlah tu, campur balik. Semua sekali tu mesti dapat balik jumlah RM25,000. Kan? Kalau selisih dalam 10 sen, 20 sen tu tak ada masalah. Ataupun 100 sen, 23 sen tu tak ada masalah. Tapi kalau lebih daripada tu, tu ada teknik cara lain macam mana nak buat. Okey. Jadi itu soalan dia berkaitan dengan bahagian bapa. Boleh faham ni? Untuk bahagian bapa ni, oleh kerana kita tak nak panjang, lepas ni kita nak buat ada semayang je. Okey. Jadi untuk bahagian bapa ni, soalan untuk bahagian bapa saya nak tinggal. Jadi 2 soalan lah. Banyak soalan Ustaz. Tak apalah, cuti panjang. Kalau tidak nanti kan tinggal lama-lama tak ingat nak kira macam mana. Jadi kita panas-panas je nanti kita tengok soalan dulu. Baik, kes untuk bahagian bapa ini, kes yang kedua, iaitu seorang anggota polis mati meninggalkan suami, sepasang anak, iaitu seorang lelaki, seorang perempuan, ayah, seorang saudara seibu sebapa lelaki, campur seorang lagi. Okey, dan harta bernilai RM30,000. Okey, ulang sekali lagi seorang anggota polis mati meninggalkan suami, maknanya perempuan lah, polis perempuan mati. Okey, kemudiannya sepasang anak, dia anak lelaki seorang, perempuan seorang. Kemudiannya ayah, kemudiannya adik-beradik kandung, iaitu adik-beradik seibu sebapa, saudara seibu sebapa lelaki, dan harta bernilai RM30,000. Kan? Payah ni Ustaz. Relax lah. Ustaz buat demo ambil soalan mudah-mudah tu. Bagi kerja rumah payah sikit. Suruh mikir. Tak apa nak tahu jawapan nanti insya-Allah kita jumpa selepas cuti nanti saya cuti lah sikit kan. Lama dah kuliah ni. Tak ada cuti ni siang juga kan. Okey. Jadi boleh 2 soalan satu soalan yang ni tadi, lepas tu yang kedua tadi soalan ulang kaji yang bahagian isteri. 2 soalan je lah. Boleh dah tu kan. Satu minggu buat 1 soalan. Macam tu. Okey. Baik, sebelum tutup ni ada soalan. Ya, silakan. Lelaki tadi tu
yang kes tadi tu. Kes sebelum ni. Yang si mati meninggalkan isteri dengan 2 anak. Yang tadi tu. Okey, sekarang ni anak tu yang satu 3 tahun, yang kedua 1 tahun. Macam mana dia punya harta ni dia tu? Harta untuk anak ke? Baik. Jadi kau boleh buat belanja untuk harian ataupun macam mana? Baik. Jadi dari segi asalnya untuk anak-anak yang mana bawah umur, maka harta dia ni dipegang oleh wali dia. Siapa wali dia kan? Maknanya tengoklah perdara ke ataupun muak dia sendiri ke, tu pulang lah. Dia boleh dibelanjakan sekadar mengikut kepada keperluan saja, yang wajib saja. Yang sunat-sunat tak boleh kan, nak pergi joli-joli ke apa tak boleh kan. Hak wajib saja setakat keperluan dia, tidak boleh lebih pada tu. Baik, itu saja dan orang yang pegang amanah, pegang bahagian anak-anak ni kena, maknanya betul-betul tak boleh belanja. Kalau dia terbelanja kena ganti. Dan sebab apa? Sebab kena sampaikan kepada anak-anak ini apabila cukup umur. Umur tu umur berapa tak? Kalau ikut dari segi undang-undang, kalau silap saya 18. Okey. Daripada 3 tahun sampai 18 cuti tu habis. Belanja. Mana tak lama tu? Baik lah. Jadi maknanya kalau baik. Okey, kadang-kadang timbul persoalan juga kan. Sebab tu maknanya untuk menjamin harta ini sampai kepada anak kan, dan tidak disalahguna. Kan? Sebab tu maknanya dalam konteks kita sekarang ini, harta anak-anak yang bawah umur ini akan dipegang oleh amanah raya. Amanah raya akan pegang sehingga dia cukup umur nanti, lalu dia pergilah buat tuntutan nanti, dan amanah raya akan bagi balik. Itu kaedah pada proses undang-undang hak ada sekarang ni. Jadi kalau katakanlah lebih, maknanya kalau katakanlah ada wali yang bersikap, maknanya ambil tanggungjawab dan belanja sungguhlah, maknanya kan, mengikut kepada lunas-lunas tu, dan katakanlah habis. Jadi tu saya tak nak jawab macam mana, tapi maknanya dia kena catat kena tunjuk nanti. Okey. Amanah raya tu tak. Jumlah dia banyak mana nak suruh kat dia tu tak. Kalau setakat saya pun nak tak pasti lah. Jumlah dia macam Ustaz kira tadi tu. Jumlah yang kita dapat tadi tu 52,000 anak lelaki, 35,000 anak perempuan. Yang kita kira kan. Okay. Adakah jumlah banyak tu kita perlu bagi ke amanah raya untuk buat takbir? Sedangkan isteri nak buat belanja tu. Dia isteri sebenarnya kalau dia nak belanja, dia belanja bahagian dia. Dan untuk anak tu saya? Untuk anak tu sebenarnya bahagian dia, kalau ikut kaedah asalnya dia tak boleh belanja, orang lain tak boleh belanja. Orang lain tak boleh belanja sebenarnya. Dia bahagian dia tu. Tapi oleh kerana disebabkan dia ni bawah umur, dia tak boleh, maknanya duit tu dia pegang. Sebab mungkin maknanya kalau dia guna mungkin jadi salah kan. Sebab tu maknanya kena ada, kalau dulu konsep dia wali lah kan, ada pemegang amanah yang mana tu. Sekarang ni konsep dia hak yang pemegang amanah ni amanah raya. Jadi kita tak boleh belanja bagi pihak dia. Itu sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau untuk tujuan dia pun sebenarnya itu tanggungjawab kepada orang yang maknanya beri nafkah, siapa bagi nafkah. Kalau katakanlah sekarang ni si mati tu meninggalkan isteri dan juga anak-anak, maka wali pada anak tu siapa? Balik semula. Siapa wali dia? Bapa kepada si mati, dan kalau katalah tak ada bapa, datuk dia. Kalau tidak ada datuk, kepada adik-beradik si mati, hak mana lelaki. Faham tak? Kalau ada wari hantar layak dimutuskan anak si mati. Kalau ada datuk, ada ayah, dia layak terima harta pusaka si mati. Ya, tapi anak-anak tidak ternafi. Tak bagi. Gini, kalau si mati ni dia ada ayah, ataupun kalau tak ada ayah ada datuk, kan? Orang tu layak. Layak. Kalau tidak ada orang yang menghalang dia, anak-anak dia termasuk dalam waris utama yang tidak akan terhalang dengan siapa-siapa. Ingat balik, waris utama ni ada siapa? Ada berapa orang? Ada 5 orang. Kalau berhimpun semua sekali waris, 5 ataupun 6 orang ini kan, maka dia tidak akan terhalang dengan siapa-siapa hatta sama-sama dia. Jadi bahagian dia ni maknanya kena ada orang yang pandai amanah. Jadi kalau konteks sekarang ni amanah raya lah.
Sebab tu kalau macam katakanlah sabit dengan wang tu, katakanlah ada dalam simpanan, maka dia akan maknanya secara automatik akan pergi tu. Ataupun mungkin ada proses-proses juga lah, saya pun bukan pasti bagian tu. Dan kalau kita katakanlah mana harta tu duduk di luar kan, supaya jaga harta tu tidak disalahgunakan, kita sebagai waris ni kena hantarlah serah lah. Kalau kita tidak, mana takut kita tersalah guna kan, hilang ke macam mana kan, macam tu. Sebab dia tidak boleh dibelanjakan, sebab hak yang berhak belanja tu waris tu sendiri. Tu hak milik dia. Cuma dia oleh kerana dia tidak sampai umur, dia tidak boleh buat keputusan. Untuk maknanya dia keputusan yang dibuat tu tidak boleh diterima lagi. Kan? Macam tu itulah setakat boleh saya beritahunya. Mana kaedah dia. Jadi ayah mana ayah tidak dia tidak maknanya menyebabkan anak tak dapat. Kan? Ayah si mati. Kan? Dia tidak menghalang anak tu sebab dia sama-sama waris utama. Okey. Dia ada bahagian masing-masing. Sebab tu kita antara lainnya kita belajar faraid ini untuk membedah. Kan? Untuk mana kita tengok siapakah bahagian masing-masing, bagaimana keadaan situasi dia. Macam mana pelaksanaan dia. Itulah setakat yang saya boleh cerita. Ini cerita hak asas lah. Mana hak lebih-lebih lagi, hak mendalam lagi, setakat saya mampu jawab, saya jawablah. Kalau tak mampu, tak ada dalam ilmu saya tu, kena rujuk balik lah. Macam tu saya minta maaf lah kalau katakanlah jawapan tu tidak menepati kehendak jawapan masing-masing. Tapi cerita dia macam tu cerita dia maknanya dalam sebab tu dalam adanya amanah raya tu hari ni antara lainnya adalah untuk menjaga kepentingan waris-waris tu. Dan kalau katakanlah maknanya waris tu telah cukup umur, nanti anak-anak tu cukup umur, maka dia pergilah buat tuntutan, tak ada masalah. Amanah raya akan bagi bahagian dia balik. Dia tidak akan maknanya salah guna. Tapi hak kita bimbang ni kalau kita lah setakat mana kita amanah kan, jaga bahagian tu. Okey. Ya. Kalau bahagian tu digunakan untuk makan boleh ke tak? Hak tu kena tengok balik. Saya jawab semula lah. Saya tak berani juga nak jawab tu, takut ada salah bahagian. Hak mana, hak bahagian sebenarnya boleh dibelanjakan, hak bentuk macam mana boleh dibelanjakan tu. Saya jawab semula. Takut tersalah jawab. Ni rakam ni sila-sila gaya jadi fatwa. Bimbang cukup ni kan. Kita jawab katakanlah salah jawab kan, jawab dalam siri yang akan datang. Kata tak tengok akan datang, dia pakai ni sudah cukup. Jadi saya jawab semula lah kan. Bahagian tu saya tawakuh dulu boleh takut salah jawab. Nak jawab boleh, betul salah tu wallahualam. Takut ada benda-benda yang silap setakat tu je tak ada dah, boleh tak? Okey. Jadi kita jumpa semula saya minta maaf lah, minggu depan ni saya nak cuti dulu sekejap, rehat-rehat, bawa keluarga apa semua kan. Jadi kita temu balik. Sementara tu bolehlah tuan-tuan maknanya ambil peluang untuk kaji balik tentang dua kes ni, dan cara untuk memahamikan juga dalam ilmu faraid ni, jangan lupa balik tengok semula kepada salah silah waris tu yang 25 orang tu kan, iaitu ataupun 23 orang, 14 di kalangan lelaki, 9 di kalangan perempuan tu, buat dalam bentuk gambar carta waris tu. Buat balik yang tu, latihan tu setiap hari, insya-Allah dia banyak membantu kita untuk penyelesaian faraid ini. Saya rasa cukuplah kadar itu. Aku lebih ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi